Musik rancak bergema di parti itu ketika pasangan suami istri menari di lantai. Matt seorang peguam, manakala Katrina pula wanita perniagaan yang yakin serta elegan. Matt memuju Katrina. Katrina menjawab bahawa dia perlu pergi ke Los Angeles untuk melengkapkan urusan kerja yang penting. Rakannya, David, tiba sambil bergurau bahawa Katrina hanya suka menari dengannya. Dia mengajaknya berpusing dengan penuh keanggunan dan berterima kasih kerana telah menjemputnya, sementara sejarah yang dikongsi antara mereka bertiga mula terbayang. Dalam perbualan itu, terungkap bahawa mereka tidak dapat dipisahkan semasa di universiti dan David pernah jatuh cinta kepadanya, walaupun dia memilih untuk berkahwin dengan Matt, mewujudkan satu segitiga senyap yang berdenyut di sebalik muzik. David beredar untuk menjawab panggilan telefon. Apabila dia kembali, wajahnya berubah. Dia memaklumkan bahawa Kyle Medford telah dibunuh di rumahnya. Tanpa teragak-agak, dia meninggalkan majlis itu dan bergegas ke kediaman Kyle, di mana dia menemui suasana yang kejam. Darah masih segar dan kesunyian terasa berat meninggalkan kesan serangan yang ganas. David membongkok meneliti butiran kejadian dan yakin bahawa jenayah itu lahir daripada perasaan dendam dan benci. Antara objek yang ditemui, dia menjumpai sebilah kapal purba yang basah dengan darah yang dikenal pasti sebagai senjata pembunuhan dan segera dihantar untuk analisis kep jari. Semasa memeriksa, dia membuka sebuah kotak perak kecil dengan gumpalan rambut di dalamnya. Inskripsinya dalam bahasa Cina. Dia menyimpannya dengan teliti, yakin bahawa ia boleh membimbingnya kepada seseorang. Ketegangan memuncak dalam suasana rumah yang suram itu. Di Chinatown, David bertemu dengan seorang rakan dan mereka berdua melawat seorang lelaki bernama Encik Wong. Mereka bertanya jika kotak itu pernah dijual di situ. Wong memerhati logam itu dan menjelaskan bahawa ia adalah perak yang sangat halus dan jarang ditemui yang memang pernah melalui kedainya walaupun dia tidak ingat siapa pembelinya. Dia menambah bahawa hadiah seperti itu dibeli oleh lelaki kaya untuk wanita yang mereka cintai. Apabila mereka memintanya menterjemah perkataan Cina itu, dia berkata ia bermaksud Jade, nama yang menjadi tajuk kepada cerita ini. Tidak lama kemudian, Katrina dalam perjalanan menuju ke Los Angeles dengan surat khabar di tangan, dia membaca berita kematian Kyle dan pandangannya terhenti dengan minat yang keterlaluan. Sementara itu, Matt dan David menghadiri pengebumian Kyle bersama kenalan lain. Dalam bisikan, Matt memberitahu David bahawa mereka mempunyai peluang yang muktamad dan mereka harus menyiasat sedalam-dalamnya kerana kes itu boleh mendorongnya menjadi pendakwa raya daerah. David menjawab bahawa dia tidak mencari jawatan, dia mencari kebenaran untuk menegakkan keadilan dan menangkap pembunuhnya. Perbualan itu meninggalkan perjanjian yang tegang di atas keranda yang tertutup. Keesokan harinya, di pejabat, polis menyerahkan barang-barang milik Kyle. Antara fail dan sampul surat, semua orang terkejut melihat gambar Gubernur California dalam keadaan yang memalukan bersama seorang wanita. Mereka berpendapat bahawa imej-imej itu boleh menjelaskan motif jenayah tersebut. David mengambil gambar-gambar itu dan menuntut perbincangan pribadi di pejabat gubernur. Melihat foto itu, Gubernur berang dan menggelar Kyle pemeras yang menjijikan. Dia mendakwa Kyle menjalankan rangkaian pelacuran elit dan merakam mereka untuk tujuan peras ubud. Dia mengaku melakukan kesilapan seperti manusia biasa, namun memberi amaran jika David bercakap, kerjayanya akan berakhir di California. David kembali dan berdepan dengan Cliff yang berang kerana panggilan Gubernur. Cliff menggugurkan David daripada kes itu. David enggan dan selepas berunding, Cliff membenarkannya untuk meneruskan tetapi menuntut agar dia tidak lagi melampaui batas. Kemudian David merujuk kepada penyiasat lain, Vasco, mengenai wanita dalam gambar gubernur itu. Vasco mendedahkan bahawa namanya Patrice, seorang pelacur yang pernah dipenjarakan. Selain itu, Kyle memiliki sebuah rumah di pulau terpencil di mana aktiviti haram berlaku. Bersama Vasco dan seorang lagi detektif, Henderson, mereka pergi ke hartanah tersebut. Dan mereka menemui kamera tersembunyi di merata tempat. Di dalam pendiangan, mereka menemui pita yang terbakar. Vasco yakin bahawa makmal boleh memulihkan sebahagian daripada kandungannya. Mereka menyoal jiran Kyle, menunjukkan gambar kepadanya dan lelaki itu mengenal pasti Patrice sebagai pelawat yang kerap. Kemudian mereka mengekori Patrice sehingga ke sebuah salon kecantikan di Chinatown. Dia menyedari kehadiran mereka, menjadi panik dan berlari melalui jalan-jalan yang sesat. David mengejarnya dan menahannya dengan tegas.
Di balai polis, dia menjerit dan mengugut dengan peguamnya, tetapi David dan Henderson mengingatkannya bahawa mereka melihatnya keluar dari rumah Kyle berkali-kali. Selain bergambar dengan gubernur, mereka memberi amaran bahawa jika skandal itu tersebar, dia akan menjadi sasaran. Dalam keadaan menggigil, Patrice bercerita, Kyle tahu dia pelacur dan menawarkan bayaran lumayan untuk menguruskannya. Dia menyebut Jade, wanita misteri yang dilihatnya keluar dari rumah itu. Dia mendengar nama itu berkali-kali dan memastikan bahawa semua ahli politik, termasuk gubernur, memintanya secara khusus. Dia tahu bahawa mereka merakamnya, tetapi berkata dia tidak boleh melaporkannya. Kyle tidak akan membenarkannya, dan lelaki berkuasa itu juga tidak akan membenarkannya. Perkataan Jade kekal seperti mata pisau. Selepas soal siasat, David beredar, tetapi keretanya tidak berfungsi, brek gagal berfungsi. Dia meluncur di atas jalan tanpa kawalan dan merempuh dengan ganas. Dia cedera dan yakin disabotaj untuk didiamkan. Cliff memintanya berhenti, namun David berkeras untuk teruskan siasatan kes itu. Kembalinya ke pejabat, seorang pembantu memberitahunya tentang satu penemuan. Cep jari pada kapal berdarah itu milik Katrina Maxwell. David terpaku dan kes itu menjadi pribadi. Untuk pengesahan, dia melawat semula jiran di pulau itu dengan set gambar yang baharu. Lelaki itu menuding ke arah Katrina dan mendakwa dia sering melihatnya di sana. David terus bersemuka dengan Matt, memberitahunya cep jari Katrina ada pada senjata itu, namun Matt menegaskan Katrina dan Kyle sedang menguruskan perolehan museum. David membalas bahawa walaupun dengan apa jua alasan, dia perlu melakukan tugasnya dan menyoalnya. Malam itu, David dan Henderson tiba di kediaman Matt dan Katrina. Dia mengakui bahawa dia melawat Kyle sehari sebelum kematiannya untuk bercakap tentang perniagaan. Ingat semula Kyle menunjukkan kapal baharu yang didakwa berasal dari puak Afrika dan memintanya memegang untuk merasai beratnya. Vasco bertanya jika dia menyentuh barang lain. Katrina tidak pasti dan melihat topeng Afrika. Mereka mendesak tentang butiran. Jika sesiapa boleh mengesahkan laluannya jika dia melihat Matt semasa pulang atau jika Matt tiada di rumah. Kemudian David bertanya jika dia mempunyai hubungan intim dengan Kyle. Soalan itu menyalakan kemarahan Katrina dan Matt yang menamatkan temu bual itu dan mereka beredar. Sekembalinya ke balai polis, tiba berita yang mengubah segalanya. Makmal telah memulihkan sebahagian daripada pita yang terbakar di pulau itu. Apabila dimainkan semula, muncul Kyle dan Katrina bersama-sama. Image yang jelas. David terharu dan faham bahawa Katrina berada lebih dekat daripada yang diakuinya. Sebelum mengambil tindakan, pembantunya memberitahu bahawa Patrice menelefon dan meminta untuk bertemu di sebuah kafe memberikan alamatnya. Di kafe itu, David memerhati Patrice menghampiri. Dia melintas jalan dengan berhati-hati, tetapi sebuah kereta meluru dan melanggarnya. Kenderaan itu berhenti, mengundur dan melenyeknya untuk memastikan kematiannya dan kemudian melarikan diri. David meminta bantuan dan memulakan pengejaran. Bandar itu sedang terbakar dengan pesta Cina. Tanglung dan orang ramai menghalang jalan. Dengan kelajuan penuh, dia meredah bendera dan jendang sehingga trafik terbuka. Tiba-tiba, kereta penyerang hilang dan muncul semula di sebuah gudang lama. Dia merempuh sisi dan kereta David terjatuh ke dalam air. Penyerang melarikan diri dengan tergesa-gesa meninggalkan jejak yang dingin. Kemudian, di bilik mayat, David terserempak dengan Henderson. Henderson menegurnya kerana mengabaikan amaran dan terus mendesak. Perbincangan itu menjadi tegang dan David menuduhnya bertindak secara rahsia untuk gubernur. Dalam mesyuarat susulan dengan pasukan, Henderson tegas menyatakan Katrina membunuh Kyle, tiada alibi, cap jarinya pada kapak, dan kini ada video, walaupun dia menafikan hubungan. Dia menambah bahawa Katrina memiliki 3 buah kereta dan salah satunya sepadan dengan model yang digunakan untuk melanggar Patrice. Dengan elemen tersebut, Cliff memutuskan untuk memanggilnya dengan segera dan kepungan undang-undang semakin menutupinya. Katrina tiba ditemani oleh Matt yang bertindak sebagai suami dan peguam. Mereka menayangkan video bersama Kyle. Matt hancur dan mendakwa itu bukan Katrina, melainkan seseorang yang mirip dengannya. Henderson menyoal, "Di mana anda berada malam tadi? Di mana kereta hitam anda dan dalam keadaan apa mereka menemuinya?"
Tekanan memuncak apabila Katrina mengaku bahawa wanita dalam video itu adalah dirinya. Dia berkeras bahawa ia adalah pertemuan santai dan menafikan sebarang penglibatan dalam pembunuhan itu. Mereka bertanya tentang Jade. Katrina memastikan bahawa dia tidak tahu siapa itu dan dia hanya sekali pergi ke rumah Kyle. Dia mencadangkan untuk bertanya kepada saksi yang melihatnya di sana, tetapi mereka menjawab bahawa wanita itu telah mati dan dia sendiri adalah suspek jenayah itu. Matt bangun dengan berang dan mengumumkan bahawa mereka akan pergi. Jika ada bukti, dakwalah secara rasmi, tetapi tidak akan ada lagi perbualan tidak rasmi. Sekembalinya di rumah, Matt meledak marah terhadap Katrina, menuduhnya mengkhianati dan memusnahkannya. Dia menjawab bahawa Matt telah menipunya berkali-kali di pejabat dan di rumah dan berkata dia mempunyai bukti. Dia menyatakan bahawa dia telah mendiamkan diri selama ini, tetapi jika dia mahukan perceraian, dia boleh melakukannya. Kemudian, David merenung di ruang tamu sebelum Katrina meluru masuk. Dia mengaku tahu David masih mencintainya dan tidak mampu melupakannya. Dia mengakui kesilapannya curang terhadap Matt yang melampaui batas. Dia bersumpah tidak terlibat dalam pembunuhan Kyle dan memintanya kembali agar mereka melupakan segalanya. David tegas menolaknya dan dia pergi dengan terluka, meninggalkan bayangan kelam. Beberapa saat kemudian, berita itu jatuh seperti batu. Cliff telah dibunuh di pangsa purinya. David berlari dan menemui ketuanya mati dengan kejam. Pembantunya berbisik bahawa semua yang dikaitkan dengan Patrice sedang dihapuskan, mungkin untuk melindungi Gubernur. David bimbang akan Katrina lalu memecut untuk memberi amaran. Dia berdepan dengan Matt yang bersenjata menuntut jawapan tentang hubungan mereka. David menafikannya dan meminta segera bertindak. Sementara itu, Katrina pulang lalu memanggil orang gaji tetapi tiada jawapan. Dia menjumpainya mati. Bunyi misteri mengejutkannya, dia melarikan diri dan menghubungi Matt. Pada saat itu, Matt dan David tiba dan menemui Katrina diikat dengan seorang penceroboh cuba membunuhnya. Di tengah-tengah pergelutan, penyerang mendedahkan wajahnya. Dia adalah Henderson. Pergaduhan menjadi pertempuran fizikal, huru-hara, dan kasar, sehingga Matt melepaskan tembakan dan menumpaskannya menyelamatkan Katrina secara tiba-tiba. Rasa lega bercampur dengan soalan yang terbuka. Selepas itu, David berhadapan dengan Gubernur dengan semua yang dia tahu. Dia menuduhnya berada di sebalik segala pembungkaman dan Henderson membunuh untuk melindunginya. Gubernur menafikannya, mendakwa tiada bukti dan mencadangkan Henderson bertindak atas dasar kesetiaan. Dia juga menafikan membunuh Kyle. David memberi amaran jika dia menyentuh Katrina lagi, gambar itu akan didedahkan kepada umum. Tempat lain, Katrina bersiap untuk keluar bersama Matt. Dia terhenti apabila melihat gambar dirinya bersama beberapa ahli politik. Dia menggigil dan bertanya dari mana asalnya. Matt mengaku dia mengambilnya daripada Kyle sebelum membunuhnya. Pengakuan itu amat mengejutkan. Matt menjelaskan dia tiada pilihan. Kyle memeras ugutnya dengan gambar itu dan dia tidak akan biar sesiapa hancurkan hidupnya. Dia mendekat dengan dingin lalu berkata bahawa Jade lain kali. Dia pasti lebih baik. Kemudian dia beredar dan Katrina terus teresak-esak dalam keadaan terkejut, musnah kerana rahsianya telah terbongkar dan identiti sebenarnya Jade kini terdedah. Penampilan luaran mampu menampung seluruh empayar sehingga satu kebenaran membakarnya. Kadangkala apa yang dilakukan demi cinta atau keadilan hanya menambah satu lagi bentuk kemusnahan. Tidak ada mangsa yang suci maupun pelaku yang tersembunyi. Hanya orang yang membuat keputusan untuk berdiam diri apabila mereka sepatutnya bersuara. Kata-kata terakhir itu terasa berat seperti hukuman yang terbuka. Jika anda sudah sampai di sini, apa kata klik video cadangan saya ini, pasti anda suka.